A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera kepada semua sahabat, insya-Allah. Saya Muhammad Naim bin Saidi. Boleh panggil saya Naim, boleh panggil saya Muhammad. InsyaAllah hari ini saya akan mulakan pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah dan mengikut silibus yang telah saya susunkan untuk para pelajar yang mana nak ikutlah kita panggil. Saya telah menyusun beberapa kitab sebagai kita panggil silibus pengajian Nahwu. Dan sebentar ya. Baik, kita mulakan. Alhamdulillah, ini adalah saya telah susunkan beberapa, ni sambung ya antum masuk lambat. Ni saya telah susunkan beberapa silibus untuk pelajar dalam mempelajari ilmu nahwu. Sebenarnya niat saya tak fokus untuk nak mengajar nahwu. Kenapa? Sebab saya ni bukanlah ahli nahwu yang terbaik sebenarnya. Saya ni hanya kita kata ala-ala boleh. Boleh-boleh cukup-cukup lah nak baca kitab Arab. Alhamdulillah lah buat masa sekarang ni. Tapi saya hanya niat untuk nak mengajar fiqh sebenarnya. Saya nak mengajar fiqh guna bahasa Arab. Kenapa? Yang mengutuskan saya, yang membawa saya untuk melakukan benda ni kerana beberapa sebab. Saya cuba cari beberapa rakaman YouTube ustaz-ustaz Malaysia mengajar kitab mengikut silibus sampai habis, tak ada. Jadi saya buat kenapa? Sebab saya nak buat benda tu. Saya nak jadi orang yang mana tolong orang. Saya nak hidupkan buat video pengajian, lalu saya letakkan dalam YouTube. Itu niat saya. Kenapa? Sebab saya nak orang bila satu masa ni dia mudah nak mengaji. Ini terjadi kepada saya. Saya mengaji kat Mesir tu, bila saya balik ada beberapa kitab yang mana saya tak sempat khatamkan. Jadi saya nak buat macam mana? Saya kata kalau nak ngaji yang bahasa Arab ni kan nak faham Arab lagi kan. Saya cuba cari yang Melayu, tak ada. Last sekali saya kena ikut juga yang Arabnya. Tak ada jalan lain. Jadi niat saya adalah untuk memudahkan. Zaman sekarang kalau kita nak boleh cari ilmu yang macam ni, kita kena mengaji pondok. Ada orang-orang yang mana tak ada masa untuk mengaji kat pondok. Maybe dia dah kerja ke apa ke, ataupun dia memang kita panggil jauh dari pondok, ataupun tak ada orang nak sara dia kat pondok kerana kehidupan dia yang serba tak ni. Jadi dia hanya tinggal top up dan tengok video. Ini niat saya. Jadi insya-Allah ini hari pertama untuk kita mengajar nahwu. Dan ketahui cara saya mengajar nahwu sorof, tidak seperti sebagaimana yang antum rasa di pondok. Tak. Saya hanya fokus kepada untuk faham matan dengan baik. Saya fokus untuk faham matan dengan baik. Saya nak fokus untuk faham ilmu nahwu tu. Saya orang yang mana tak cenderung untuk kita faham segala isi-isi dalam isi-isi, tak. Saya bukan orang macam tu. Ini saya punya hak lah kita panggil. Hak saya dalam menyusun. Saya suka orang ngaji kita nahwu kerana ilmu nahwu ni dipanggil sebagai ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Saya kalau nak beli spana, saya takkan beli spana yang banyak lalu saya nak hiaskan rumah, tak. Saya beli spana kenapa? Baik, untuk saya nak buka skru saya kena ada spana 17, 18, 14, 13, 12. Kalau ada spana 13 saya tak tahu, ini bukan bidang saya. Saya kena ada benda ni. Adakah perlu saya beli spana 7, 8, 9, 10 sampai ke 24? Tak perlu. Saya hanya beli spana yang mana saya perlu. Adakah perlu untuk saya ada pam tayar kat rumah? Ya. Pam tayar jenis mana? Tayar kereta, motor, unta? Tak. Kalau saya ada motor, saya hanya beli pam untuk motor. Ini makna dia bahawa ilmu nahwu sorof adalah satu ilmu yang dipanggil ilmu alat. Alat yang mana kita guna dia untuk kita untuk kita menguasai ilmu yang lain. Oleh kerana itu, saya punya diri saya sendiri, sepanjang saya mengaji nahwu untuk pelepas baca kitab Arab. Oleh kerana itu, sepanjang antum mengaji dengan saya insya-Allah di sini, dan insya-Allah video ni kita akan upload dalam FB. Ini dalam sebab sekarang kita buat dekat video kan, buat dekat live FB.
sepanjang antum mengaji dengan saya, antum akan nampak bahawa metod saya tidak menjurus kepada untuk nak faham kitab. Tak. Saya hanya nak ajar antum macam mana nak tahu bahasa Arab je. Kalau yang biasa ikut dengan isteri saya mengaji bahasa Arab itu, isteri akan ikut. Itu fokus kepada bacaan. Jadi beza kelas saya dengan kelas isteri saya. Jangan antum buat perbandingan, oh Ustazah Wardah dia buat kelas berbayar, Ustaz Aim buat kelas percuma. Oh baik kita ikut kelas percuma. Berbeza. Kerana saya tak ajar antum cakap Arab. Saya ajar antum untuk tahu baca kitab Arab sahaja. Tapi kelas dengan isteri saya, dia lebih fokus kepada untuk nak melatih orang supaya tahu cakap Arab. Dan itu pun satu kelebihan juga. Baik, kita akan mulakan dengan kitab kita. Yang pertama itu kitab Manzumah kitab Nahwu Al-Ajurumiyah. Kita nak ceritakan secara ringkas siapa pengarang dia. Syekh Ahmad Suan Haji, salah seorang ulama yang besar, ulama yang tawaduk. Yang mana kita panggil telah menulis kitabnya dengan ikhlas, dan di antara bukti keikhlasannya kitabnya masih hidup sampai hari ini, kitabnya masih digunakan. Maka kita Al-Fatihah sekali untuk beliau atas usaha beliau. Dan zaman sekarang ni kalau orang nak ngaji kitab Nahwu ni, kalau tak mula ngaji Ajurumiyah, kalau tak ngaji Ajurumiyah, tak nama ngaji, tak nama mengaji pun. Dan kalau ada orang kata kitab Ajurumiyah ni susah, saya kata bohong. Ajurumiyah tak susah. Yang susah tu pada orang yang syarah. Sebab ada orang syarah Ajurumiyah ni cara alfiah, ada orang syarah Ajurumiyah cara mutamimah, ada orang syarah Ajurumiyah ni cara qatrun nada, cara syudzurul dhahab. Ada sebahagian orang di syarah Ajurumiyah macam kitab senang-senang kitab. Ada syekh macam tu. Oleh kerana itu, Ajurumiyah kitab yang paling basic, tetapi bergantung pada orang yang mensyarahkan sama ada disyarah detail ataupun tidak. Baik. Sebelum kita mulakan, saya ingin bacakan satu syair yang mana saya terbuka kitab ini dan saya terbaca. Syair ini sangat menarik. Bunyinya apa? Macam ni. Man fatahu an-nahwu fadhakal akhrasu wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu. Sesiapa yang kehilangan ilmu nahwu, maksudnya dia tak dapat menguasai ilmu nahwu, dia tak mengaji ilmu nahwu, dia tak tahu ilmu nahwu, itu dipanggil sebagai orang akhras. Apa itu akhras? Orang yang bisu. Wa fahmuhu, dan kefahamannya, fi kulli ilmin, dalam setiap ilmu yang dia mengaji, muflis, dianggap sebagai apa? Muflis itu apa? Tak ada apa-apa, bankrupt. Itu orang muflis. Wa qadruhu bainal wara mawdu'u, dan kadarnya di antara manusia. Ketika dia ni orang rajin baca, dia baca kitab ni, tapi semua dia baca kitab Melayu sebab dia orang Melayu. Kitab fiqh ni dia baca semua, tapi semua Melayu. Ketika dia duduk dengan ahli-ahli ilmu apa? Dia apa? Mawdu'. Dia tak dianggap sebagai apa? Anggap sebagai sebuah kepalsuan. Wa in yunazar fahuwal maqtu'u. Kalau dia diperdebatkan, maksudnya dia pergi berdebat dengan orang, ada orang datang berdebat dengan dia, hujahnya banyak, tapi disebabkan kelemahan dia dalam ilmu nahwu, maka maqtu', dianggap sebagai orang yang terputus, tak ada faedah. Sebab tu ilmu nahwu penting. Antum tahu kalau kita ni suhak ngaji fiqh ni, kita suka ngaji masail fiqh, tetapi kita tak pernah tahu macam mana cara untuk nak menjadi orang yang menguasai masail fiqh. Cara untuk kalau kita nak menguasai masail fiqh, tak lain tak bukan kita mesti melalui fasa ni. Apa itu fasa ni? Fasa mana kita kena mengaji nahwu. Ini beza. Kalau yang akan ikut tahun depan insya-Allah dengan pengajian nahwu, pengajian Safinah yang saya akan syarahkan kepada orang awam, kita akan syarah sedetail insya-Allah. Dan itu di antara syarah, alhamdulillah, semalam saya baru selesai untuk tulis bab Jumaat dan semuanya berjumlah 476 muka surat, alhamdulillah untuk sekarang ni. Dan insya-Allah akan masuk pada bab jenazah. Dan semua maybe akan menjadi 500 lebih muka surat ke 600 muka surat kitab Safinah saya, dan itu yang saya akan ajarkan pada orang awam. Sedetail masail saya bagi, tapi orang awam yang tahu dia tak akan boleh pergi mana. Sekat itu je. Sebab tu saya bagi sentiasa, kenapa saya buat video ni, kenapa saya mengajar nahwu? Sebab saya nak bantu anak-anak muda kita yang kena mengajar ilmu nahwu tapi tak tahu mana tok guru. Nak mengajar ilmu nahwu tak ada duit. Yang nak betul-betul nak jadi seorang ustaz tapi tak tahu cara. Saya susun cara dan antum ikut. Bukanlah saya yang terbaik, tapi ketika mana saya susun, saya tahu apa yang saya buat. Dan saya melalui, ini bukan ayat takabur, ini saya beritahu saya sendiri seorang yang mengajar, dan saya untuk masa sekarang ni gelar seorang ustaz lah, mengajar kepada pelajar-pelajar saya di Ma'hadul Faqih, walaupun tak adalah kita ni ustaz-ustaz yang hebat, tapi saya melalui fasa belajar dan saya mampu sampai sekarang jadi seorang ustaz. Sekarang saya menjadi seorang ustaz. Oleh kerana itu saya nak anak-anak muda yang teringin jadi ustaz juga untuk ikut jalan ni. Apa nak jadi ustaz tu bukan kita mimpi bangun turun wahyu jadi ustaz, tidak, melalui fasa pembelajaran. Dan macam mana saya susun supaya orang mudah. Baik,
Tak nak bahas panjang mukadimah, kita dah hampir 10 minit. Maka kita masuk dalam perbahasan ilmu nahu. Saya tak nak bahaskan panjang. InsyaAllah kalau kita ngaji kitab yang lebih-lebih, kita akan bahas panjang. Maka bagi siapa yang ada kitab nahu Al-Ajurumiyah, maka dia boleh melihat kepada kitab. Baik. Bagi yang tak ada kitab Ajurumiyah, maka saya kata belilah ataupun ngajilah ikut PDF. Baik, tengok pada kitab Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani. Di Bismillah ni, ketika mana ulama kita syarah, ulama kita, ini yang terjadi pada pengajian pondok, Bismillahirrahmanirrahim ni sejam, 2 jam, 3 jam bahas dia. Tapi untuk kat sini saya tidak bahaskan tentang sejam, 2 jam, 3 jam. Saya nak antum tahu ilmu nahwu saraf sahaja, dan tahu macam mana jalannya ilmu nahwu saraf ni, dan saya harap agar antum belajar betul-betul dan antum boleh baca kitab Arab. Itu harapan saya, insya-Allah. Baik, kita mula dengan kata pengarang, qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Stop gitu. Kita nak bahaskan. Jadi dalam perbahasan, pengarang bawakan dengan perkataan al-kalam. Apa itu al-kalam? Maknanya apa? Percakapan. Percakapan. Kenapa dibawakan percakapan? Kenapa dia kata al-qira'ah, al-kitabah? Kenapa? Kerana awal munculnya ilmu nahwu ini kerana orang tersalah cakap. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali, satu hari anak dia masuk dekat dia dan tersalah cakap bahasa Arab. Anak dia orang Arab. Dulu kita tak ada ilmu nahwu. Tak ada. Kerana orang Arab bercakap dengan fusha, dengan betul. Lalu ketika mana anak dia tersalah cakap. Kenapa anak dia tersalah cakap? Kerana waktu tu kita panggil apa? Luasan pemerintahan kita dah luas. Kita dah tawan Farsi, Rum. Dan bila kita dah tawan benda tu, ramailah orang-orang non-Muslim ni datang ke Arab. Mengaji. Apa-apa ngaji. Nak kenal Arab, semua tu. Dah jadi percampuran. Macam kita kat Malaysia. Orang Cina kita dah orang Cina, India dah campur dengan kita. Jadi macam tu. Jadi di sini, disebabkan banyak pergaulan, jadi anak-anak Arab ni terkadang tersalah cakap. Jadi di sinilah muncul Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia terdengar anak dia salah cakap, lalu dia pergi jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau ikut macam ni akan rosaklah bahasa Arab. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia bagi isyarat unhu, itu apa? Susunkan satu ilmu nahwu. Susunkan. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ni setiap hari dia pergi ke pasar, dia dengar orang cakap salah, dia tanda. Dia dengar orang cakap, dia tanda. Lalu terjadilah ilmu nahwu mula dari sini. Faham? Jadi sebab tu dalam kitab-kitab nahwu semuanya akan mulakan dengan al-kalam. Itu apa al-kalam? Kerana asal kesalahannya daripada kalam, daripada percakapan. Jadi makna kalam kat sini adalah percakapan. Al-kalamu itu percakapan itu. Jadi untuk mengesahkan percakapan, nak kata ini yang dimaksudkan oleh ulama nahwu, ini dah percakapan. Ini maksudnya percakapan apa? Dengan 4 syarat yang disebutkan oleh pengarang kat sini, huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa? Huwa, ianya. Itu al-kalam, percakapan itu, huwa, ianya. Terjemahan dia macam tu lah. Tulis terjemahan ni, jangan dengar saja. Tulis terjemahan ni. Al-lafzu, ia adalah lafaz. Jadi apa? Syarat pertama untuk mengesahkan sesuatu itu kalam ialah ianya mesti dengan lafaz. Baik, sebelum saya nak teruskan, saya nak stop sebab saya nak pusingkan kamera. Sebab kalau kita ada whiteboard, nanti kalau kita tak pusing kamera, nanti dia akan nampak huruf terbalik. Izinkan saya ya.
Baik. Bismillah. Jadi kita kata apa? Kat sini kita kata apa? Al-kalamu huwa al-lafzu. Faham kat sini bahawa kalam itu untuk menjadikan percakapan itu sebagai percakapan yang dikira sebagai yang mengikut aturan nahu, kita memerlukan kepada 4 syarat. Sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang. Katanya adalah al-kalamu itu, kalam itu, percakapan itu huwa, ianya ialah al-lafzu. 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 Apa itu lafzu? Tulis perkataan ni. Sautun. Saya akan terjemahkan. Mustamilun ala ba'dil al-hurufi al-hijaiyah. Ini. Apa itu lafaz? Lafaz itu ialah sautun, suara. Sautun apa? Suara. Mustamilun, yang mengandungi. Yang mengandungi. Ala, atas. Ataupun pada. Ba'd, sebahagian. Al-huruf, huruf. Oh, itu banyak huruf lah. Huruf al-hijaiyah, itu alif bata lah. Huruf hijaiyah. Apa makna dia? Bila kalau kita kata lafaz, ulama nahu kita kata, lafaz itu ianya terjadi dengan adanya suara. Dan suara itu mengandungi padanya sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah, alif bata. Contoh dengan perkataan Ahmad. Apa yang ada pada Ahmad? Alif, huruf hijaiyah. Ha, huruf hijaiyah. Mim, huruf hijaiyah. Dal, huruf hijaiyah. Masjid. Mim, sin, jim, dal. Mim, huruf hijaiyah. Sin, huruf hijaiyah. Jim, huruf hijaiyah. Dan dal pun huruf hijaiyah. Jadi ketika mana lafaz itu terkandung padanya beberapa huruf hijaiyah, maka ianya dinamakan sebagai lafaz mengikut ulama nahwu kita. Macam mana kalau kita kata lafaz tu adalah naim? Adakah ianya lafaz? Kita kata mengikut ulama nahwu Arab tidak. Kenapa? N bukan huruf hijaiyah, A bukan huruf hijaiyah, I bukan huruf hijaiyah, M bukan huruf hijaiyah. Ini yang pertama. Faham? Ini mudah dah ni. Saya dah bagi bahasa mudah. Jadi apa? Syarat pertama untuk kalam dia mesti lafaz. Apa itu lafaz? Suara yang terkandung padanya beberapa. Sebahagian tu beberapa huruf hijaiyah. Apa-apalah. Lalu yang kedua, al-murakkab. Apa itu al-murakkab? Terjemahannya yang tersusun. Yang tersusun. Al-murakkab, yang tersusun. Yang tersusun. Apa makna yang tersusun? Itu apa? Tarakkaba min, saya akan terjemahkan, kalimataini fa'akthar. Apa maknanya al-murakkab yang tersusun? Itu apa? Yang telah tersusun daripada dua perkataan. Fa'akthar, atau lebih. Mana kata apa? Untuk mengesahkan itu kalam, mesti kalam itu sekurang-kurangnya dua kalimah. Tak boleh kalam itu satu kalimah. Kalau ada satu kalimah, mesti ada takdir yang lain. Itu saya tak bahaskan sekarang.
Baik, contohnya dua kalimah tu macam mana? Contohnya adalah yang kita nak bagi Muhammadun wasimun. Muhammad itu wasim. Tulis makna wasim ni ialah handsome. Muhammad nama orang. Jadi berapa kalimah? Dua kalimah. Kalau kita sebut satu saja, Muhammadun, ataupun kita sebut wasimun saja, tak ada Muhammad, maka adakah dinamakan sebagai murakkab? Tidak. Ketika mana ianya tidak dinamakan sebagai murakkab, maka sama sekali tidak akan menjadi kalam. Walaupun kita kata ini dah lafaz dah ni, waw sin ya mim, dah lafaz dah dapat dah lafaz, tapi tak ada murakkab. Bila tak ada murakkab lebih ataupun lebih, maka ianya tidak dinamakan sebagai kalam, tak layak untuk jadi kalam. Gitu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kalimatun lah. Dia akan jadi kalimah. Dia tak akan jadi kalam. Kerana kalam kita perlukan kepada 4 syarat. Ini dimohon kepada siapa-siapa untuk tangkap gambar part ni. Baik, selesai yang tu. Saya akan padam sikit yang ni. Selesai syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, adalah al-mufidu. Apa itu al-mufidu? Yang berfaedah. Apa yang berfaedah? Apa maksud yang berfaedah? Ditulis al-mufid kan? Al-mufidu. Tulisan saya memang tak cantik, so saya tak heran kalau orang kata tulisan buruk, sebab memang buruk. Mufid itu apa? Yang berfaedah. Apa yang berfaedah? Afada. Tulis afada faidatan. Saya akan terjemahkan. Yahsunus sukutu. Yahsunu as-sukutu al-mutakallimu awis sami'u. Awis sami'. Mim ainah last ni. Apa maknanya? Yang berfaedah tu, apa maksud berfaedah tu? Kalam ada ke kalam tak ada faedah? Apa yang dimaksudkan oleh ulama nahwu? Jadi antum kena faham apa yang kita bahas ni berkaitan dengan nahwu. Jadi ketika mana saya sebut ulama, mana yang ulama nahwu? Kenapa? Sebab ada beza ulama lughah dengan ulama nahwu. Ada. Oleh kerana di sini kita bahas ngaji ilmu nahwu, jadi kita akan lebih kepada pemahaman ulama nahwu. Bila dimaksudkan oleh ulama nahwu sebagai di antara syarat kalam itu ialah mufid, berfaedah, maknanya apa? Afada faidatan, memberi faedah akan suatu faedah. Yahsun, menjadi elok. As-sukutu, diamnya. Al-mutakallimi awis sami', orang yang bercakap ataupun orang yang mendengar. Maknanya apa? Ketika mana ada orang kita cakap, maka cakap kita tu sempurna makna. Ketika mana ada orang dengar cakap kita tu, dia sudah tidak menunggu-nunggu apa yang kita nak kata. Dia dah tak tunggu dah. Naim maksudkan benda ni. Contoh kalam yang mufid. Contoh kalam yang mufid. Kita panggil al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Apa makna al-baitu kabirun? Al-bait, rumah itu kabirun. Jadi ketika mana saya jumpa orang, saya beritahu, Mat, rumah tu cantik. Mat, rumah tu besar. Mat, rumah tu baru. Dia faham tak saya kata-kata? Dia dah dapat dah. Oh, yang dia maksudkan ialah rumah yang cantik atau rumah yang baru. Tapi kalau saya jumpa orang, lalu saya kata dekat dia, Mat, al-baitu,
Rumah tu. Lalu saya diam. Sebab saya rasa saya dah habis cakap dah. Rumah tu. Saya diam. Lalu akan datang ke otak dia. Apa dia? Pasal apa rumah tu? Dia akan datang macam tu. Jadi ketika mana ada orang datang kat kita, dia cakap macam tu kat kita, maka ketika mana cakap dia tu tidak membawa faedah, apa tak membawa faedah? Tak jelas. Kefahaman kita tentang maksud dia yang dia cakap tu kita tak habis. Kita tak dapat full maksud yang dia nak maksudkan tu, maka itu tidak dinamakan sebagai kalam. Lalu datang permasalahan. Adakah disyaratkan kalam itu yang mufid ini 2 perkataan ataupun lebih? Ataupun adakah mesti 3 perkataan 2 perkataan membawa makna? Tidak. Barangkali ada orang cakap 3 perkataan tapi tak membawa makna, tak menjadi faedah. Contoh dia apa? Okey, tengok. In Ja'a. Ni contoh-contoh ni kalau antum tulis bermanfaat sangat-sangat. In Ja'a Muhammadun. In maknanya adalah jikalau. Maknanya apa? Jikalau. Pen merah tak cantik sebenarnya. Jikalau. Datang. Ja'a, datang. Muhammad. Nama orang lah. Okey. Kita tengok ada tak syarat lafaz? Ada. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ada tak murakkab? Ada. Berapa kalimah? 2 kalimah dan juga lebih. Ni 1 2 3. Tapi adakah mufid? Jawapannya tengok maknanya. Dia sebut apa? In ja'a Muhammadun. Kalau Muhammad mai. Nampak? Kalaulah Muhammad datang, lepas tu dia diam. Berapa? 3 kalimah dah. Lafaz dah. Tapi kita tak tahu. Kalau Muhammad mai, siapa? Sama kita apa? Kalau Naim mai, aku pergi dengan apa? Kalau Muhammad mai, aku makanan dengan dia. Kalau Muhammad mai, kita nak macam tu. Sekarang ni 3 kalimah ni, 3 dah. Tapi tidak mendatangkan apa? La yahsunu sukut. Tidak menjadi eloklah diamnya orang yang bercakap ataupun orang yang dengar tu. Dia cakap apa? Gitu. Kalau Muhammad mai, mati kat itu je. So, sekalipun 3 ni, maka ia tidak menjadi faedah lagi. Ia tidak menjadi faedah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, yang terakhir adalah bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Maknanya ialah dengan perletakan. Dengan al wad'i, perletakan. Dengan perletakan apa? Bil wad'il arab. Bil wad'i, iaitu apa? Wad'ul arab. Wad'u al arab. Perletakan bahasa Arab. Apa makna perletakan bahasa Arab? Lughatil Arab. Dengan bahasa Arab. Jadi keluar daripada bahasa Arab, kalau bahasa itu ialah bahasa Melayu. Contohlah macam ni. Saya suka kamu. Saya suka kamu. Kalau kita tengok pada perkataan saya suka kamu, huruf hijaiyah tak? Sin, alif, ya. Sin, waw, kaf, alif, mim, waw. Nampak huruf hijaiyah? Murakkab tak? Murakkab 1 2 3. Mufid tak? Menjadi manfaat. Sebab apa? Orang tahu, Naim nak bagi tahu dia suka hang, saya suka kamu. Itu satu. Baik. Tapi adakah dengan bahasa Arab? Tidak. Oleh kerana dia tidak dalam bahasa Arab, sekalipun dengan huruf hijaiyah, maka ianya tidak dinamakan sebagai kalam. Assalamualaikum. Sama ni ya? Mubakiran. Selesai. Saya suka kamu. Jadi apa? Saya suka kamu. Adakah dinamakan sebagai kalam? Tidak. Tidak dinamakan sebagai kalam. Inilah kita panggil kenapa aku tak gambar? Tak apalah, dah padam-padam lah. Lupa pula nak. Jadi ini permulaan ilmu nahwu, iaitu apa?
kalam yang mana kita nak cakap tu mesti ada 4 syarat ni. Sebab tu kalau kita baca kitab apa pun, mesti dia main dalam lingkungan 4 syarat ni. Kalaulah ada 4 syarat ni, maka itu dia makan sebagai kalam. Jadi ini adalah kerja suka-suka lah, kerja suka-suka. Saya bagi kerja, saya suka bagi kerja sebab kita nak tahu praktikal orang. Kalau siapa yang nak hantar rasa dia nak bersungguh-sungguh dalam bahasa Arab, dia hantar kat saya. Nombor telefon saya 016 35 25 9. Itu nombor telefon saya. Senang, nombor telefon saya adalah telefon, kita pakai telefon Wahyu punya. Senang sangat nak ingat. 016 35 25 259. Jadi ini kerja. Siapa yang rasa betul-betul nak dididik, nak dibimbing oleh kita dengan bahasa Arab, bagi supaya boleh sampai tahap mengaji kita Arab, baca kita Arab dengan baik, insya-Allah, maka dia boleh hantar kepada kita latihan yang telah kita berikan. Di antara syaratnya adalah antum kena ada kamus. Kamusnya belilah kamus apa-apa kamus. Dictionary yang Arab tu yang paling senang adalah yang Oxford Arab Melayu Arab. Kerjanya adalah begini. Cari perkataan ini. Saya handsome. Yang kedua, perempuan itu cantik. Yang ketiga, saya cinta Islam. Dicari ini dengan bahasa Arab. Maksudnya apa? Ini bahasa Melayu. Tulis bahasa Melayu, lalu cari. Saya handsome, apa dalam bahasa Arab? Lalu hantar ke saya. Kalau yang ada dalam grup tafakuh, terus hantar ke grup tafakuh. Ini kerja. Saya tak paksa. Saya akan terus bagi kerja. Tapi siapa yang ikut ni, insya-Allah dia akan mampu untuk menguasai bahasa Arab dengan baik. Insya-Allah. Ini semua practical mujarab kita jalankan. Kerja yang pertama, ada kerja yang kedua. Ada kerja yang kedua. Kerja yang kedua adalah ini pun senang juga, insya-Allah. Ana ghaniyun. Lepas tu apa? Letakkan. Ini kalam atau tidak, ataupun bukan. Kalau ghairul kalam, bukan kalam, kata ghair kalam. Kalau ini ada syarat kalam, maka tulis ini kalam. Kalau ini tak ada syarat kalam, maka tulis ghair kalam. Ini yang pertama. Saya tak tahu, saya tak beritahu jawapan apa. Yang kedua, huwa tayyibun. Yang ketiga, uhibbu. Nyatakan kalam ataupun bukan kalam. Cukup. Saya nak sampai kat sini saja. InsyaAllah hari esok kita kelas sirah. Lusa kelas bahasa Arab dengan Ustazah Wardah. Sabtu kelas sorof dengan saya. Ahad kelas Safinatun Najah Arab dengan saya, insya-Allah. Bagi yang terlepas boleh saya akan upload masa dalam YouTube, insya-Allah antum boleh follow up di sana. Ada apa-apa soalan pun boleh chat saya guna nombor yang sama ataupun boleh tanya di grup. Sekian. Yang kerja pun hantar di grup. Oh, jangan lagi. Screenshot dulu.